Tahukah kita, kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia, kerana apa pun yang kita infakkan sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk Pertubuhan Mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hufaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang. Masya-Allah, para penonton, dunia ladang akhirat. Dan daripada tadi kalau kita nampak Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri, kita bawakan juga untuk perbincangan kita melalui talian Skype, dan difahamkan Ustaz sekarang ini berada di bumi Makkah. Masya-Allah. Assalamualaikum Al-Fadhil Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz merupakan duta Pertubuhan Mihrab. Jadi Ustaz, tajuk kita pagi ini ialah dunia ladang akhirat. Apakah yang dimaksudkan dengan dunia ladang akhirat? Apakah itu? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Imi dan juga seluruh warga TV Al-Hijrah, para ibu-ibu dan ayah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Saya rasa Imi dan juga sahabat-sahabat pun biasa dengar satu pepatah Arab yang menyebutkan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang kepada akhirat. Ini satu pepatah yang sangat benar maknanya, dikatakan oleh para ulama berdasarkan kepada satu hadis Nabi SAW bila Nabi pegang Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Sayyidina Ibn Umar ni muda lagi, anak muda. Nabi pegang bahu beliau dan Nabi dah sebut pada beliau, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing ataupun orang yang melintasi satu jalan. Jadi kalau kita pergi mana-mana pun, kalau kita berhenti ke R&R, kita tak ada nak duduk situ terus, kan? Tak adalah orang terus berkemah, kan? Pacak kemah terus kata, kenapa kau duduk ke R&R ni? Tak adalah, aku nak pindah duduk sini. Memang kena halau dengan pihak highway. Kan? Sebab itu hanyalah tempat persinggahan semata-mata. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ada umpamakan dunia ini seperti ladang dalam ayat surah Asy-Syura contohnya. Allah Ta'ala nyatakan ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man kana yuridul harthal akhirah nazid lahu min harthi ataupun nazid lahu fi harthi. Siapa yang nakkan bekalan akhirat, ataupun kalau kita boleh gunakan terjemahan perkataan harsa itu seperti tuaian akhirat, maka kami akan tambahkan untuknya pada tuaiannya. Dan wa man kana yuridu harsad dunya, siapa yang nakkan tuaian dunia, nu'tihi minha, kami akan bagi dia daripada dunia itu, wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan orang begitu di akhirat nanti dia tidak ada bahagiannya. Allah Ta'ala umpamakan seperti tuaian kat sini, kan. Kalau kita perhatikan tuaian ni mestilah ada ladangnya. Jadi kalau tuaian di akhirat, ladangnya dekat mana? Ladangnya dekat dunia. Jadi Allah Ta'ala bila umpamakan begitu, nak bagi kita lebih nampaklah. Sebab kita ni biasanya lah manusia ni kan, dia kena ada sesuatu yang boleh dijadikan contoh. Kan? Kalau hanya semata-mata sebut balasan akhirat, mungkin dia tak boleh nak relate lagi. Tapi bila dia bayangkan tentang pertanian, contohnya ladang, kita tengok orang tuai padi contohnya, dia mesti tanam padi dulu, baru dia boleh menuai. Dan tujuan kita nak apa? Kalau kita nak dunia semata-mata, Allah Ta'ala kata, Allah bagi. Kan? Kau dapat dunia kau, tapi akhirat kau tak dapat apa-apa. Tapi kalau engkau minta akhirat, kalau nak tuaian di akhirat, maka Allah Ta'ala akan lipat gandakan lagi tuaian tersebut. Maknanya, kita menanamnya sikit,
tapi kita dapat faedahnya besar. Dan salah satu daripada cara untuk dapat tuaian yang banyak di akhirat nanti, yang berlipat-lipat kali ganda ni, adalah dengan kita cari amalan-amalan yang kita boleh dapat dengan berlipat kali ganda pahala dia. Okey, ramai orang datang ke Mekah, saya sekarang kat Mekah kan, ramai orang datang ke Mekah, kalau saya tanya, antara motivasi orang pergi Mekah sebab apa? Dia kata sebab nak dapat pahala 100,000 kali ganda. Oh, sembahyang satu kali macam 100,000. Kan baiknya Allah Ta'ala, rahmat Allah SWT. Habis kita kat Malaysia macam mana? Sebenarnya kita kat Malaysia pun ada peluang macam tu juga. Iaitu dengan cara antaranya dengan berinfak. Yang Allah Ta'ala katakan berlipat ganda tu sampai tak boleh nak kita sendiri tak boleh nak ungkapkan berapa banyak yang Allah Ta'ala gandakan itu. Kan? Yang ada dalam Quran sebut sampai 700 kali ganda tu, ulama kata itu maknanya sangat-sangat banyak. Bukan dengan jumlah 700 tu, tetapi sebenarnya lebih lagi daripada tu. Jadi kita pun berinfak. Dan infak ni kita dekat dunia sekejap, tapi dekat akhirat balasan dia berlipat ganda dan berterusan banyak sangat. Dan salah satu daripada cara berinfak yang kita nak berterusan pula pahala dia adalah kita carilah tempat-tempat yang kita boleh dapatkan pahala yang banyak. Antaranya, pagi ni saya terus je, Amy. Sila Ustaz. Senang kerja Amy. Okay. Jadi apa namanya ni, antara cara untuk kita berinfak yang paling mudah sekali melalui Pertubuhan Mihrab, kita ada 2 kempen sekarang ni. Antaranya adalah kempen kita sedang membina asas-asas Islam ni dengan cara kita sedang membina semula Masjid Nurul Islamiah Sungai Corawang. Kita sedang kumpul dana untuk bina semula masjid tersebut. Dan ini salah satu cara, cuba kita bayangkan orang solat. Okay, kita bagi berapa puluh ringgit contohnya pada pagi ni, RM50 katakanlah. Kan? Nanti besok lusa kita bagi lagi RM50. Kita punya tanaman tu sikit aja kalau ikutkan, sikit sangat. Tetapi tuaiannya kita bayangkan orang-orang yang sedang solat tu, tadi solatnya di bawah bangsal, masih lagi di bawah zinc kan. Kalau panas sangat, kalau hujan kena percik hujan dan sebagainya. Kita bayangkan mereka dapat solat di masjid yang baru, mereka dapat solat dengan suasana yang lebih kondusif. Anak-anak dapat belajar Al-Quran kat situ, ibu-ibu, ayah-ayah boleh belajar kitab dan sebagainya kat situ. Bayangkan masjid yang baru disiapkan nanti ni, yang ada gambar ni, akan menjadi rumah kita pula ataupun menjadi sebab kita mendapat rumah di akhirat nanti. Jadi maknanya kita bayar sikit aja, tapi kita nak apa? Nak rumah dekat akhirat, mahligai kan, istana dekat akhirat. Dekat dunia ni nak dapat mahligai, nak dapat istana tak cukup bayar RM50 sebulan. Tapi di akhirat kita boleh dapat. Inilah kita katakan dunia tu adalah ladang, manakala akhiratlah tempat kita menuai. Macam tu jugalah dengan kita sedang membantu Mak Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Bila kita bantu Mak Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, kita punya tuaian sikit, kita punya tuaian sangat banyak. Kita punya cucuk tanamnya sikit aja. Mungkin berapa puluh ringgit kita tolong. Cuba tengok adik-adik ni. Ini adalah ladang-ladang kita sebenarnya. Dan kita akan tuai hasilnya di akhirat nanti. Bayangkan mereka ni belajar dengan suasana yang lebih kondusif, belajar-belajar Mak Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra ni, belajar di satu tempat, satu kompleks yang besar, yang memuatkan segala macam keperluan yang mereka perlukan untuk belajar dengan lebih baik. Mereka lahir sebagai manusia-manusia yang insya-Allah sebagai manusia yang memberikan bakti sebanyak-banyaknya kepada umat, insya-Allah. Jadi, apa tunggu lagi, terus kita pergi kepada infakmihrab.com. Ada QR code yang tertera di skrin TV kita, boleh terus scan ataupun terus layari www.infakmihrab.com. Dan juga QR code ini ada 2 jenis, satu infak berbentuk umum, satu lagi My Istiqamah, potongan auto debit tiap-tiap bulan, insya-Allah. Kalau kita takut kita terlupa pun, kita dah dapat pahala. Dan kalau kita kalau kita meninggal dunia pun, insya-Allah pahala itu berterusan dengan niat kita untuk berterusan infak kepada Pertubuhan Mihrab untuk membina aset-aset Islam, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih banyak kepada Ustaz dan juga Pertubuhan Mihrab. Para penonton, ayuh, inilah peluang kita. Ustaz ni dekat Mekah ni pukul 3 pagi. Masih lagi bersemangat untuk berkongsi kepada kita berkenaan dengan perkara-perkara kebaikan. InsyaAllah cepat kita salurkan kepada Pertubuhan Mihrab dan nombor yang tertera di kaca TV dan juga akaun nombor yang telah tersedia, insyaAllah. Kita nak berehat seketika. Terima kasih banyak Ustaz, dan kepada anda para penonton, kembali selepas ini. Tahukah kita, kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia, kerana apa pun yang kita infakkan sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki
dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh, Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk Pertubuhan Mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hufaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang.